Selamat petang pada semua yang bersama kita pada sesi pada petang ni. Petang ni kita akan sembang-sembang makanan. Sesi pertama kita akan kita berbesar hati bersama pihak Yakult. Jadi kita punya topik hari ni adalah kebaikan dan kepentingan probiotik. Kita bersama pihak Yakult, Puan Lim Siu Ling. Yeah. Okey, jadi sebelum kita meneruskan kita punya sesi pada petang ni, kita berkenalan dululah. Okey, berkenalan dulu dengan Miss Lim. Jadi Miss Lim boleh kenalkan sedikit berkenaan Miss Lim. Ya, hai semua. Seperti yang telah diperkenalkan, nama saya Lim Siu Ling. Sebenarnya saya adalah pengurus kanan syarikat Yakult Malaysia Sdn Bhd daripada bahagian Jabatan Perhubungan Awam. Jabatan Perhubungan Awam. Ya. Okay. Dan sebenarnya saya mula kerja dengan Yakult pada 2005. Jadi 2005, 16 tahun. Dah saya pakar Yakult ni, okey. Dan lepas ni harap bila dengar perkataan probiotik apa tik tak lagi. So kita memang dah betul-betul jelas maksud probiotik, dan kalau dapat di-explain dekat orang sekeliling lebih baik, sebab saya yakin kat luar sana perkataan probiotik bukan macam satu perkataan yang general. Betul Puan Muslim. Ramai orang belum jelas lagi, belum mengenali apa tu probiotik kan. Okey. Pertama sekali Muslim, apa tu sebenarnya probiotik? Ya, perkataan probiotik mengikutkan kepada definisi Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Probiotik merujuk kepada mikroorganisma hidup yang bila diambil dalam kuantiti yang mencukupi, dia akan memberi faedah terhadap kesihatan yang baik kepada hostnya. Kepada maksudnya kepada pengguna, kepada diri pengambil. Okey. Namun begitu, sebenarnya bukan semua mikroorganisma hidup yang berfaedah boleh diklasifikasikan sebagai probiotik. Okey. Jadi probiotik yang efektif perlu memenuhi 3 syarat yang utama. Okey, jom kita dengar apa 3 syarat utama nak jadi atau nak diklasifikasikan sebagai probiotik. Okey, apa tu Muslim? Yang pertama, probiotik tu dia perlu berupaya berupaya hidup sampai ke dalam usus kita dengan selamat dan boleh membiak di dalam usus kita. Okey, itu yang pertama. Okey, sampai dan membiak di kita punya usus. Okey. Menarik ni. Probiotik ni sampai dengan selamat pada usus, dia perlu melalui rintangan jus penghadaman dalam badan kita. Contohnya jus perut, ataupun jus hempedu. Jus gastrik, jus perut dan juga jus hempedu. Okey. Kedua-dua jus penghadaman ni kan dia membantu untuk membasmi kuman pada makanan yang kita ambil. Tapi kalau untuk dapatkan faedah probiotik, probiotik yang kita ambil tu dia perlu melalui rintangan perut dan juga hempedu untuk sampai dengan selamat dalam usus, membiak dalam usus untuk Okey, and then yang ketiga Muslim? Yang kedua sebenarnya probiotik dia. Probiotik tu perlu diambil dalam kuantiti yang mencukupi untuk memberi faedah kepada kesihatan kita. Okey, so dia ada beberapa kriteria. So probiotik perlu sampai dengan selamat ke usus dan juga membiak di usus, dan yang kedua dia lulus ujian gas asid yang terkandung dalam perut dan juga hempedu, dan juga kuantiti yang mencukupi untuk memberi faedah kesihatan. Dan terakhir sebenarnya probiotik ni dia perlu dibuktikan secara saintifik melalui kajian faedah terhadap kesihatan kita. Okey, so perlu kajian saintifik lah yang membuktikan dia keberadaan probiotik tu di dalam badan host ataupun pengguna probiotik tersebut. Sebenarnya bukan semua bakteria berfaedah tu boleh dipanggil probiotik kalau tidak memenuhi 3 syarat utama. Okey, sangat menarik. Nanti kita nak kena tahu ni siapa strain ataupun apa bakteria yang diklasifikasikan sebagai probiotik, betul? Sebab tak semua kita ingat E. coli ke apa semua pun probiotik.
Tidak dia kena mencukupi 3 kriteria ni dan baru boleh lulus sebagai dapat name tag probiotik. Okay, so probiotik ni kita dah tahu dia adalah satu living lah, satu hidupan lah. Okay, and then kalau macam tu ramai confused sebab perkataan prebiotik pun biasa juga kita dengar. Jadi ada beza tak antara probiotik dan prebiotik? Ada bezanya. Ada beza. Okay. Kalau kita katakan probiotik, dia merujuk kepada mikroorganisma hidup kan. Tapi kalau kita merujuk kepada prebiotics, menurut kepada Persatuan Saintifik Antarabangsa untuk probiotics dan prebiotik, ISAPP, prebiotik merujuk kepada substrat, substrat yang diambil oleh mikroorganisma hidup yang hidup dalam hos untuk menghasilkan faedah kesihatan. Jadi pada pemahaman saya, prebiotics ni sebenarnya adalah sumber makanan kepada probiotics, iaitu bakteria hidup yang hidup dalam usus kita untuk memberi faedah kesihatan. Jadi ia membantulah untuk pertumbuhan bakteria baik yang ada dalam usus kita, yang khusus kepada kesihatan usus lah. Okay, so senang cerita prebiotik ni adalah makanan kepada probiotik. Sebab nama tadi pun probiotik ni adalah macam memang hidupan. Jadi sebagai satu benda hidup, satu makhluk hidup, jadi semua makhluk hidup memerlukan makanan. Jadi makanan bagi probiotik adalah prebiotik. Okay, so kita harap dah jelas sekarang ni apa perbezaan antara probiotik dan juga prebiotik. Ya, dan satu cara yang paling mudah untuk mendapatkan prebiotik sebenarnya adalah boleh melalui diet harian kita. Contohnya pengambilan makanan yang kaya dengan serat-serat makanan. Contohnya seperti bawang putih, bawang besar, sayur-sayuran, buah-buahan, avokado, pisang, asparagus, yang itu juga kaya dengan sumber serat lah yang boleh dijadikan sebagai bahan makanan prebiotik. Even dalam bahan-bahan lain yang boleh dijadikan prebiotik yang telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, seperti fructooligosaccharides, FOS, inulin ataupun galacto-oligosaccharides, GOS, yang tu juga boleh dirujuk sebagai salah satu bahan prebiotik lah. Selalu kita ingat fiber ni, kalau ikut saya sebagai nutritionist, fiber untuk bagi perut kita kenyang lebih lama. Fiber juga bagus untuk kolesterol, dia akan membawa keluar kolesterol daripada badan kita. Jadi hari ni kita tahu satu lagi faedah fiber, iaitu sebagai prebiotik dan juga sebagai prebiotik adalah makanan kepada probiotik. Okay, so jadi sekarang kita ada ilmu yang baru, bukan setakat fiber untuk bagi kita kenyang lebih lama, untuk bawa keluar kolesterol, tapi dia juga bagi kesihatan yang baik kepada usus kita. Ya, betul. Okay, that's good. Baru kita nampak dia punya macam connect the dot. Ya, ada kaitan antara dua bahan ni. Okay, jadi lepas kita tahu probiotik ni sangat penting, jadi apa sebenarnya kepentingan probiotik ni kepada badan, kepada host, kita guna perkataan barulah, host, kepada host. Okay. Baik, untuk pengetahuan semua, sebenarnya setiap bakteria probiotics ni mempunyai keupayaan dan manfaat mereka yang berbeza-beza. Okay, adakah different, maksudnya kalau probiotik tu ada beberapa jenis dan jadi setiap jenis tu pun ada manfaat yang berbeza? Ya, betul. So saya katakan probiotik adalah strain specific. Strain specific. Macam kira polis jaga keamanan. Okay, doktor untuk merawat pesakit. Jadi frontliner di dalam kita punya usus ni, probiotik ni pun ada nama dia dan ada dia punya tugas masing-masing. Okay, jom kita tahu lebih lanjut apa itu probiotik dan tugas dia. Antara faedah pengambilan probiotik yang telah melalui kajian saintifik, melebihi bakteria yang berbahaya. Okay. Jadi bila bakteria berbahaya
tu dah berkurang kan dalam usus kita, maka toksik-toksik yang dikeluarkan oleh bakteria berbahaya ni dalam badan dapat dikurangkan. Jadi pengambilan probiotik secara berterusan secara tidak langsungnya dapat membantulah untuk mengurangkan bahan-bahan toksik dalam badan. Okey, selalu kita dengar air detox, tapi sebenarnya ada makhluk lain yang sebenarnya berfungsi untuk menyah ataupun mengurangkan toksin kat dalam badan kita. Okey. Probiotik sebenarnya juga berfungsi untuk melancarkan pergerakan usus kita. Pada yang ada masalah sembelit, dia membantu. Okay. Dan juga ada beberapa kajian menunjukkan keberkesanan sesetengah probiotik ni membantu dari segi mengurangkan tempoh cerit-berit dan mengurangkan risiko akan kepada mengalami cerit-berit semasa pengambilan antibiotik. Okey, jadi dia membantu kesihatan untuk mengelakkan, sebab kalau kena cerit-berit satu tempoh yang tidak selesa, semua orang pernah mengalami cerit-berit, jadi kita tahu macam mana susahnya, especially kalau benda tu berterusan, dia buat kita tak selesa dan lemah. Jadi pengambilan probiotik akan mengurangkan tempoh masa. Ada beberapa kajian menunjukkan yang masa setengah probiotik ni membantu untuk dari segi ni. I see. Dan juga sebenarnya ada pula kajian yang juga menunjukkan sesetengah probiotik membantu untuk menguatkan sistem imun badan kita. Ini adalah kerana sebab lebih daripada 70% sistem imun badan kita sebenarnya berada di dalam usus kita. Jadi kalau usus kita sihat, maka badan kita akan jadi kuat. Jadi bila imun badan kita berada dalam keadaan optima yang baik, keadaan optima, maka risiko untuk kita mendapatkan penyakit tu dapat dikurangkan. Lagi-lagi dalam keadaan pandemik sekarang, sangat penting untuk kita pastikan imun sistem kita kuat dan menjaga usus kita dengan sihat. Kiranya dia datang daripada dalam tu bukan setakat daripada imun sistem macam mana, tapi sekarang kita tahu dia 70% daripada sistem imun kita adalah di usus kita. Okey, sangat menarik ya. So macam-macam teknik lah untuk kita kuatkan imun sistem supaya kita macam ada banyak halangan daripada dijangkiti pandemik yang sedang melanda dunia sekarang ni. Betul. Jadi penting untuk jaga usus kita dengan sihat. Okey, jadi ada kebaikan lain. Yang pertama tadi untuk mengurangkan toksin dalam badan. Yang kedua mengimbangi bakteria baik dan yang jahat. Baik dan jahat. Dan yang ketiga melancarkan pergerakan usus supaya kita kurang sembelit dan juga kalau kita cirit-birit tak lama sangat dia ambil masa. Dan yang ketiga untuk menguatkan imun badan kita. Okey, jadi kuat. Betul. Okey, so kebanyakanlah faedah yang telah dibuktikan melalui kajian. Ini daripada kajian, okey, bukan daripada testimoni. Bukan daripada kajian. Memang kajian. Sebab ikut tadi yang kita bincang pada awal tadi, probiotik ni nak dapat chop dia tu sebagai probiotik, kena melalui kajian baru sebab kita nak tengok sampai ke usus semua kan. Jadi dia punya benefit, dia punya faedah pun perlu melalui kajian saintifik. Okey, bukan sekadar testimoni, bukan you quote saya rasa lebih sihat, tidak. Okey, dia betul-betul terbukti secara saintifik. Probiotik ni. Tambah pasal probiotik sebenarnya kat Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah mewartakan satu peraturan baru yang berkaitan dengan probiotik pada 2017. Apa itu? Peraturan yang ni sebenarnya membenarkan penggunaan penambahan probiotik kepada sumber makanan ataupun minuman. I see. Jadi untuk masa sekarang terdapat 32 spesies bakteria yang disenaraikan di bawah peraturan ni yang telah diklasifikasikan sebagai culture probiotics. Dan kebanyakan culture yang ada kat dalam senarai ni adalah terdiri daripada kumpulan bakteria Lactobacillus ataupun Bifidobacterium. Okey, so biasa kita tengok kan produk susu. Jadi kalau untuk kat pasaran, produk-produk yang tidak mematuhi kepada kriteria peraturan yang telah dikeluarkan oleh KKM ni, maka tak boleh
boleh letak kat label mereka lah yang produk tersebut adalah probiotics. Oh, I see. So kalau di satu-satu produk tu kita nampak dia probiotik, sumber probiotik macam tu, that's mean insyaAllah kita boleh percaya label tu, sebab betul, nak dapat satu klasifikasi tu tidak mudah kerana KKM akan monitor dan memenuhi SOP yang telah dinyatakan. Ya, dia memang telah diwartakan di bawah dan peraturan makanan 1980. Okey, faham. Okey, jadi probiotik ni satu elemen yang penting lah. Okey, yang tak boleh macam disalahgunakan sebab dia dimonitor dan dia sangat penting, yang mana KKM pun dah memasukkan elemen probiotik dalam makanan-makanan seharian. Okey, jadi sekarang ni berapa banyak sebenarnya nak kena makan probiotik ni? 3 ekor ke? 4 ekor ke? Okey, jadi kita serahkan kepada Puan Miss Lim. Boleh? Berapa sebenarnya kalau ataupun recommendation ni adakah berbeza mengikut usia, jantina, macam mana? Jadi sebenarnya sukatan keperluan probiotics ni berbeza-beza, mengikutkan kepada spesies bakteria dan juga kepada kepekatan CFU, kandungan bakteria dalam produk tersebut. Spesies? Key point dia? Spesies dan juga jumlah bakteria yang ada dalam produk tersebut. Oh, I see. Okay. Jadi kalau untuk minuman Yakult, sebenarnya setiap botol Yakult ni mengandungi sekurang-kurangnya 30 bilion. 30 bilion ya. Saya cakap tadi 3-4 ekor, rupanya 30 bilion. Bilion bukan million. Bukan. Bilion ya. Okey, 30 bilion di dalam satu botol Yakult yang anda boleh nampak di belakang kita sekarang. Itu satu botol lah. Jadi kalau sekarang ni ada berapa banyak? Ada berapa ribu makhluk di dalam satu botol Yakult dan juga yang di atas kita ni. Okey? Yang mempunyai strain yang khusus, iaitu strain yang diberi nama Shirota strain. Shirota strain. Di mana bakteria Shirota strain ni sebenarnya telah diperkuatkan oleh pengasas kita Dr. Shirota akan kepada rintangan asid perut dan empedu. Jadi bila kita ambil tu dia bolehlah sampai dengan selamat dalam usus untuk memberi faedah kepada kesihatan usus. Dan juga bakteria ni juga telah dibuktikan melalui scientific melalui kajian secara saintifik, dia membantu untuk fungsi usus. Jadi kalau dengan kandungan bakteria yang tinggi yang ada dalam Yakult dan juga strain yang kuat, spesies Shirota strain, kami syorkan pengambilan 1 hingga 2 botol sebenarnya dah cukup memadai untuk menjaga kesihatan usus kita. I see. Sebab Yakult ni dia bukan sejenis penghilang dahaga. Dia minuman kesihatan. Dia minuman, dia kalau kita dahaga kita minum dia untuk air, dan juga sebenarnya apa yang kita tak nampak dalam tu adalah probiotik dia yang sangat kuat, yang mana kuantiti dia 30 bilion dan juga dia mampu melawan, merentasi yang gastrik juice yang kita dah bincang pada awal tadi untuk sampai ke kita punya usus. Okey, jadi sangat dipercayai dan macam scientific approve lah untuk Yakult ni, membantu probiotik yang membantu kita punya usus dan penghadaman. Jadi yang paling penting sekarang ni adalah lebih kepada pengambilan berterusan setiap hari untuk mendapatkan faedah yang berpanjangan. Bukannya pada masa yang tertentu ambil dalam kuantiti yang banyak. Okey, so pengambilannya perlu konsisten. The keyword is konsisten, bukan kadang-kadang ataupun tadi kita cakap pasal diarrhea, masa diarrhea je minum tak boleh. Disarankan adalah lebih baik menjadi rutin harian kita. Dia lebih kepada pencegahan lebih baik daripada mengubati bila kita dapat benda tersebut. Betul. Okey, mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi ambil Yakult 1 ke 2 botol satu hari untuk menjamin keberadaan probiotik dalam usus kita, seterusnya menjamin kesihatan usus kita. Jadi ada beza tak kalau contohnya wanita dewasa, ibu mengandung atau kanak-kanak, baby seusia mana yang boleh start ambil Yakult ni? Kalau untuk minuman Yakult ni sebenarnya ia selamat saja untuk bayi yang berumur 3 bulan ke atas. Bila bayi tersebut dah mula ambil makanan pejal, dah boleh kita sarankan untuk 1 sudu teh Yakult. 1 sudu teh kurang 5 ml. 5 ml Yakult bercampur dengan air.
Bercampur dengan air supaya dia cair sedikit lah sebab rasa dia pun terlalu pekat, sometimes baby tak boleh masuk. Okay. Dia tak minum. Jadi untuk kanak-kanak yang berumur setahun ke atas, untuk orang tua ya, warga emas ya, ataupun orang dewasa, untuk atlet ataupun ibu yang mengandung, selamat saja untuk mengambil sekurang-kurangnya sebotol setiap hari ya, untuk menjaga kesihatan usus lah. Okay, 1 tahun dan ke atas, sebab tadi kata warga emas, dewasa, that means 1 tahun ke atas selamat untuk ambil sekurang-kurangnya 1 botol. Kalau ambil banyak boleh tak? 10 botol terus satu hari? Sebenarnya selamat je untuk ambil daripada yang disarankan. Tapi apa yang berlaku ialah bakteria yang berlebihan dalam usus kita, dia akan keluar daripada usus kita bila kita ketandas buang air besar. Jadi pada saya sebenarnya dia lebih kepada pembaziran. Jadi tak semestinya tak semestinya yang baik itu semakin banyak jadi baik. Walaupun baik tapi kita telah membazir lah. Lagi bulan Ramadan ni kita belajar untuk bersederhana, belajar untuk menjadi lebih baik. Jadi pembaziran no. So cukuplah 1-2 berterusan. Okay, simpan dah beli 10 botol, tak apa, tahan 5 hari. Berbanding diarrhea ambil 10 botol terus satu hari. Okay, rugi je. Okay, jadi tadi kita dah tahu dia tak ada beza, cuma ingat mungkin lebih selamat untuk 6 bulan ke atas lah, sebab 6 bulan ke atas baru after breastfeeding yang exclusive breastfeeding will start pada usia 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan ke 1 tahun, 1 sudu teh. Satu sudu teh, okay, bukan satu sudu makan. Satu sudu teh tu yang saiz kecil tu 5 ml sahaja. Okay, jadi kita banyak bercerita pasal Yakult. Jadi Miss Lim, boleh share tak selain daripada Yakult, mungkinlah ada makanan-makanan lain yang ada probiotik juga, sebab tadi kata ada berapa? 32 spesies probiotik. 32 spesies yang telah diklasifikasikan di bawah peraturan Kementerian Makanan. Okey, kan? jadi yang dekat probiotik kita ada Shirota strain. Jadi yang 32 lagi atau 31 lagi ada di makanan mana? Boleh bagi contoh? Makanan yang telah melalui proses fermentasi sebenarnya juga mengandungi sumber bakteria baik. Okey, fermentasi, makanan yang melalui fermentasi. Okey, pengawetan, bukan pengawetan, penapaian. Penapaian. Okey. Contohnya seperti yogurt, keju lembut, tempe, kimchi. Kita ada je makan. Okey. Kimchi yang peminat-peminat Korea sekarang yang remaja-remaja, kalau orang tua mungkin nak makan tempe, boleh. Tapi yang remaja-remaja tak nak makan tempe, nak makan kimchi, tak apa, boleh. Sekarang ni boleh sebab untuk probiotik. Okey. Dan juga kalau ada satu makanan kat negara Jepun yang biasa, iaitu natto. Fermented soya bean. Fermented soya. Kalau kita tempe lah, tapi yang kat Jepun tu dia pakai natto. Natto. Okay, that's good. Sumber ada dekat Malaysia? Boleh ditemui? Ada kat restoran-restoran Jepun. Di restoran. Okay, so nanti kalau kita pergi ke di restoran Jepun, bolehlah order natto. Natto bukan Naruto natto. Okay, so boleh order natto untuk dapatkan, bukan setakat dapat makanan tapi juga nak dapatkan probiotik. Okay, so makan untuk kesihatan, bukan setakat nak makan untuk kenyang. Okay, so kalau kita makan berlebihan, kita akan rasa dia sebagai satu pembaziran. Tapi macam mana kalau kita nak detect seseorang tu kurang probiotik? Ada any sign yang menunjukkan seseorang tu kurang probiotik dalam badan dia? Sebenarnya ada. Jadi pada saya, jika dah ada simptom-simptom tanda-tanda masalah penghadaman ataupun ada masalah gangguan usus, contohnya sembelit, cerit-berit, kembung perut, kembung bersebu angin, ataupun rasa ketidakcernaan. Jadi yang tu merupakan tanda-tanda yang menunjukkan memang ada gangguan kepada keseimbangan mikroflora usus yang ada dalam usus kita. Maksudnya kita punya usus tu dah kurang dah tentera-tentera yang nak memberi kesihatan yang baik dekat usus kita. Sebab tu kita rasa nak sembelit. Sebab tu kita senang kena diarrhea semua. Jadi itu adalah tanda-tanda kita punya
flora ataupun probiotik dekat kita punya usus dah rendah. Ya, masa itulah perlu kita mengambil perbanyakkan pengambilan probiotics dan juga prebiotics lah. Okey, ingat juga jangan makan probiotik je. Dah banyak probiotik tapi dia punya makanan pun perlu di-supply, perlu diberi juga makan iaitu daripada sumber prebiotik. Ya, sebab pengambilan probiotics dan prebiotics sekali, bila kita gabungkan dua-dua nama sekali, dia akan memberi nama baru. Apa? Symbiotik. Symbiotik. Kan kalau dah bahasa sains, simbiosis, memerlukan satu sama lain. So yang ini adalah symbiotik. Symbiotik yang menunjukkan faedah yang lebih tinggi lah. Okey, jadi probiotik cukup, makanan pun cukup. Jadi dua-dua bergabung lagi bagus lah. Dua-dua dalam keadaan baik. Saya nak tanya, kalau katakan kita makan makanan yang dah nak basi ataupun makanan yang mungkin dia kualiti dia tak berapa bagus, adakah itu akan mengganggu kita punya probiotik jadi lagi kurang ke atau macam mana? Adakah makanan basi ni menyebabkan kita punya probiotik ni mati ataupun kurang, macam mana? Mula nak jelaskan kalau makanan tersebut dah basi, maksudnya dia dah rosak. Dia dah bukannya mengandungi probiotics, tapi dia dah mengandungi patogen. That means ada probiotik yang baik tapi patogen adalah bakteria yang jahat. Bakteria yang jahat. Dia dah mengandungi bakteria yang jahat. Jadi bila kita ambil bahan makanan tu, seringkali kita ada masalah keracunan makanan lah biasanya. Jadi masalah cirit dan sebagainya. Jadi bila patogen tu dah berlebihan dalam usus kita, itu yang akan menyebabkan kita ada mengalami cirit berit. Jadi masa tu kalau probiotics banyak dalam usus kita, maka dia dapat mengawal kepada pembiakan patogen yang kita dah makan tu, ya, dan cuba kurangkan racun-racun yang dikeluarkan oleh patogen tersebut. Toksin tadi yang kita cakap yang pertama tadi tu. Dia dapat kurangkan tempoh cirit tersebut lah. Okay, so kita dapat connect the dot. Kalau kita makan makanan tu tak berkualiti atau makanan tu dah start ada patogen, ada bakteria yang jahat, bakteria yang tak elok untuk usus, bila kita masuk dalam kita punya sistem pencernaan, kalau sistem pencernaan kita lemah, memang kurang probiotik, tiba-tiba 2-3 jam memang dah nak terus pergi toilet. Tapi kalau katakan probiotik, usus kita ni sihat, simbiotik kita terbaik, so tiba-tiba kawan kita dah sakit perut tapi kita relax lagi walaupun kita makan benda yang sama. Jadi kita nampak kat situ kebaikan probiotik bukan setakat macam kita untuk merawat saja. The key point adalah konsisten dan jadikan ini sebagai amalan untuk kita elak. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Kita ada terima apa-apa soalan daripada laman Facebook. Jika ada apa-apa soalan boleh type di ruangan komen. Supaya kita lebih clear topik probiotik ni. Jadi lepas ni dah faham dah apa itu probiotik, apa itu prebiotik. Kalau dekat luar, sebab kita selalu nampak kan beli makanan ada minuman kultur. Tapi kalau minum kultur, kalau Yakult kita tahu ada Shirota. Jadi selain daripada tu boleh share dengan kita apa lagi strain-strain yang diklasifikasikan sebagai probiotik. Antara contoh lain adalah Bifidobacterium. Kumpulan Bifidobacterium, contohnya Bifidobacterium brevi. Ada setengah Streptococcus juga. Streptococcus, juga boleh diklasifikasikan sebagai probiotik. Sebab probiotik ni dia mikroorganisma, jadi ada setengah yeast juga diklasifikasikan di bawah probiotik. Yalah, sebab macam contoh tempe, dia yeast lah kan selalunya kan daripada fermentation. Untuk fermentasi yang betul. Okay, that's very good sharing session pada petang ni. Jadi kita bukan setakat bercerita pasal apa itu prebiotik dan probiotik, kita berbesar hati untuk kongsi satu resepi menggunakan Yakult ataupun menggunakan minuman culture yang mengandungi strain Shirota. Of course perkongsian daripada pihak Yakult.